Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Baik, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai, ya. Jadi saya sebenarnya hendak komen berkenaan dengan percubaan, ya, percubaan apa yang saya lihat adalah percubaan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, ya, selaku Perdana Menteri, ya, untuk mempertahankan tindakan pelepasan luar tabi'i Zaid Hamidi, ya. Dan mengapa saya kata dia cuba pertahankan, saya akan jelaskan, ya. Jadi pertama sekali, Anwar ketika jawab, ya, di dalam parlimen isu pelepasan Zaid Hamidi, Anwar sudah perangkap diri sendiri. Kenapa, ya, Anwar sudah perangkap diri sendiri? Kerana bukan tugas kerajaan untuk memperjelaskan tindakan melepaskan atau tidak melepaskan seseorang tertuduh mahkamah. Itu adalah tugas Peguam Negara, dan secara spesifiknya Peguam Negara yang terbabit. Kerana kadang-kadang seperti yang berlaku di dalam kes Zahid, Peguam Negara telah berubah, ya. Dia bercuti dan Zaid dilepaskan, kemudian ada Peguam Negara baru. Jadi kita perlu tahu Peguam Negara mana yang telah lepaskan Zaid, dan kita perlu penjelasan Peguam Negara atau bekas Peguam Negara berkenaan. Bukannya kerajaan. Kerajaan bukan dimandatkan untuk menjadi jurucakap Peguam Negara. Sebalik, dan ini saya sebenarnya dah katakan awal-awal lagi selepas Anwar asyik keluarkan kenyataan, saya lah yang beritahu awal-awal lagi, Anwar jangan jadi jurucakap AG, ya. Kerajaan bukan dimandatkan untuk jadi jurucakap Peguam Negara. Sebaliknya, Peguam Negara dimandatkan untuk menjadi penasihat perundangan kepada kerajaan. Baik, so jika ada isu atau konflik ataupun perkara pertikaian yang timbul disebabkan Peguam Negara, maka Parlimen boleh memanggil Peguam Negara itu, dan perkara ini saya kira jawatan kuasa Parlimen sudah pun usahakan dan akan lakukan. Itu yang betul. Yang Anwar berdiri pertahankan pelepasan Zaid, tingkah laku Anwar sendiri sudah luar tabi'i. Bukan sekadar pelepasan Zaid, tingkah laku Anwar sudah luar tabi'i. Anwar sudah terperangkap, dia sudah perangkap diri dia secara tidak langsung. Dia sedang menunjukkan bahawa atau meningkatkan keyakinan, ya, syak bahawa tindakan melepaskan Zaid Hamidi ini ada campur tangan kerajaan, ya. Ada campur tangan kerajaan. Sudah timbul syak, malah dia perkukuhkan syak lagi bahawa ini adalah tindakan kerajaan. Kerajaan sepatutnya neutral dalam isu itu, tetapi Anwar, kalau anda rujuk kepada hujah-hujah dia, Anwar lebih bersifat sebagai mempertahankan tindakan melepaskan Zaid Hamidi. Walhal Peguam Negara atau bekas Peguam Negara yang kononnya melepaskan Zaid Hamidi, daripada tarikh Zaid Hamidi dilepaskan sehingga ke hari ini sudah lebih 2 minggu saya kira, senyap. Jadi bila Anwar pertahankan pelepasan Zaid Hamidi dan Peguam Negara itu senyap, bekas Peguam Negara Idrus Harun senyap, dan pelepasan itu dilakukan secara pelik pada ketika Idrus Harun bercuti, timbul syak, timbul persoalan, adakah kerajaan bersubahat untuk melepaskan Zaid Hamidi dalam pada Idrus Harun bercuti, dan adakah mulut Idrus Harun dikunci? Apabila ahli parlimen usulkan untuk bahas atau bincangkan pelepasan Zaid, kerajaan beria-ia tidak hendak benarkan. Anwar kata itu parlimen bukan mahkamah. Habis kenapa Anwar pertahankan tiba-tiba? Ya. Jadi Anwar pada hari ini dia nak pada hari terdahulu dia nak halang benda tu dibahaskan. Dia kata tak boleh sebab ini bukan mahkamah. Tetapi selepas itu, bila usul perbahasan telah digagalkan, Anwar pula dia bercerita benda tu tak konsisten. So, makin luar tabi'i pelepasan Zaid Hamidi, dan Anwar sebenarnya bukan membantu diri dia, bukan membantu kerajaan, bukan membantu Zaid. Dia menjadikan perkara itu lebih luar tabi'i. Pelepasan Zahid, jangan cuba nak jelaskan
sesiapa melainkan bekas peguam negara, kerana ia memang luar tabi'i, kerana mahkamah sudah putuskan ada kes prima facie. Banyak kenyataan yang Anwar buat, yang pejabat peguam negara malah buat, cukup luar tabi'i, cukup tidak betul. Contohnya, mereka beritahu mahkamah yang buat keputusan. Mahkamah tidak ada pilihan. Apabila selagi mahkamah tinggi mahupun mahkamah session belum membuat keputusan akhir yang muktamad atau jatuhkan hukum, selagi itu belum berlaku, selagi itu peguam negara boleh gugurkan kes. Ya. Tetapi di dalam kes Zahid, mahkamah sudah mendapati ada kes prima facie. Maknanya tertuduh dipanggil membela diri kerana mahkamah berpendapat ada bukti dan asas kukuh yang meyakinkan mahkamah bahawa berkemungkinan tinggi tertuduh telah melakukan jenayah. Jadi, jika ada apa-apa bukti tambahan, apa-apa perkara yang Zahid ingin tampilkan, ia perlu dilakukan di fasa pembelaan. Ini tidak. Selepas 3 tahun mahkamah pendakwaan memanggil 99 saksi untuk membuktikan Zahid bersalah, sehingga mahkamah sendiri yakin selepas mendengar 99 saksi, selepas mendengar hujahan pendakwaan, selepas membaca semua dokumen-dokumen yang didedahkan, selepas mahkamah selama 3 tahun sudah yakin ada bukti asas kukuh Zahid berkemungkinan tinggi melakukan jenayah, Zahid dipanggil membela diri. Dan sudah 11 bulan Zahid membela diri, tiba-tiba dia beritahu peguam negara pasal memo timbalan pendakwa raya terdahulu yang mengatakan kes ini mungkin tidak boleh pergi ke mana. Ya, memo itu sudah tidak relevan. Ya, kemudian Zahid beri kes ini dilakukan tergesa-gesa. Mengapa sekarang beritahu peguam negara? Mengapa tidak diberitahu dalam tempoh 3 tahun? Ya, 99 saksi dipanggil. Dan sekalipun Zahid berpendapat ianya tergesa-gesa, ia tidak relevan sebab mahkamah dah nilai dan dah dapati ada prima facie. So memang luar tabi'i, ya. Jadi Anwar cuba pertahankan benda ni memang kena balik dekat kerajaan. Sekarang apa yang kita perlukan adalah penjelasan Idrus Harun, bukannya penjelasan Anwar. Anwar tidak boleh jadi jurucakap Idrus Harun. Kalau Anwar kekal jadi jurucakap Idrus Harun, makin kita yakin Anwar bersubahat untuk melepaskan Zaid Hamidi. Dan kerajaan ini kerajaan luar tabi'i. Dan mana-mana MP yang terus berada dalam blok kerajaan dalam suasana perundangan negara telah tercela, ya, kedaulatan undang-undang tercabar, maka MP-MP berkenaan sebenarnya sedang mempertahankan satu sistem keadilan luar tabi'i dan sebenarnya mengkhianati mandat rakyat. Ya, saya tidak boleh terima keberadaan MP-MP dalam blok kerajaan yang tidak mempersoalkan pelepasan Zaid, khususnya DAP yang ya, hendak lawan kleptokrat. Ya, mereka melabelkan pemimpin-pemimpin UMNO sebagai pemimpin kleptokrat. Hari ini kita lihat peguam-peguam mereka, MP-MP mereka semua dilihat boleh terima. Ya, memang cukup luar tabi'i. Sebab itu saya sarankan MP-MP yang bukannya sebahagian daripada PH ini lebih baik tarik sokongan, sebab kita tidak boleh benarkan ancaman ini berterusan. Ya, kita tidak boleh benarkan perundangan negara kita ini diperlakukan sebegini. Ya, what is Prime Minister trying to do? Pergi ke Parlimen, kata tak boleh usulkan, kemudian dia nak pertahankan Zaid. What is the Prime Minister trying to do? Siapa yang Perdana Menteri cuba tipu? Ya, macam mana Perdana Menteri boleh hari-hari cuba mempertahankan tindakan seorang peguam negara yang sendirinya belum cakap lagi? Ya, so berhentilah benda ni. Berhenti memperbodohkan rakyat, mengelembukan rakyat. Ya, berhentilah, ya, mencabuli kedaulatan undang-undang atau menimbulkan suasana di mana orang boleh tidak percaya lagi kepada perundangan negara. Berhenti menimbulkan situasi di mana pelabur takut untuk melabur di negara ini kerana mereka melihat perundangan boleh diputar balik untuk mempertahankan orang-orang yang rapat dengan Perdana Menteri. Berhenti lakukan benda ni. Negara akan jahanam jika benda ni berterusan. Kita tidak boleh terus menerus menerima Zaid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Zaid Hamidi patut letak jawatan, ya, atau kerajaan ini berundur
Ya, kerana jika kerajaan ini terus bertakhta, ya, ianya sebenarnya satu penghinaan kepada rakyat, ya, dan juga institusi diraja yang memberi kepercayaan kepada kerajaan ini untuk mentadbir urus negara dengan baik. So fikir-fikirkanlah. Sehingga kita berjumpa ya di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.